Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Midi Saleh kembali bersama anda dalam Topik at 7. Minggu ini kita berbicara tentang perkhidmatan kurier susulan video tular baru-baru ini. Seperti kebanyakan isu yang kita bawakan dalam Topik at 7, ia meninggalkan kesan kepada pengguna dan dalam hal ini antara pengirim dan penerima, pembeli atau penjual. Untuk itu bersama saya malam ini ialah Presiden Kesatuan Pekerja Pakaian Seragam Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia UPOS Encik Ismail Ali. Assalamualaikum Encik Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Ismail malam ni? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah Encik Ismail. Ya. Kita teruskan diskusi kita ya. Encik Ismail, apa pandangan Encik Ismail melihat situasi mogok yang dilakukan oleh segelintir pekerja kurier yang videonya tular baru-baru ini? Terima kasih atas soalan tersebut dan juga terima kasih kerana sudi menyebut saya dalam program pada malam ini. Jika kita merujuk kepada situasi yang berlaku baru-baru ini, kita kena melihat kepada tiga pihak yang berkepentingan, iaitu syarikat, pekerja dan juga pelanggan. Dalam isu ini kita melihat bahawa isu pokoknya apakah yang menjadi punca kepada berlakunya, kalau saya boleh katakan bukan mogok lah, satu orang kata perasaan tidak puas hati di kalangan pekerja. Jadi apa yang saya melihat punca-puncanya adalah berlaku pemotongan komisen ataupun dalam berita hari ini KSM mengatakan bahawa pembayaran bonus yang tidak berpuas hati dengan bayaran bonus. Tetapi isunya sekarang ni apakah punca majikan berkenaan yang terpaksa untuk memotong komisen ataupun bonus tersebut. Apa yang saya lihat daripada perkara tersebut iaitu kemungkinan pihak majikan tersebut mungkin mengalami masalah kewangan yang terpaksa dilakukan tanpa mengambil kira perasaan pekerja itu sendiri. Dan dengan keadaan tersebut, majikan menggunakan kuasa ataupun mungkin terma dan syarat di antara majikan dan pekerja membenarkan majikan tersebut untuk memotong faedah yang telah dijanjikan pada awalnya. Kalau kita tengok pula dalam sudut ini juga, bagaimana pekerja tadi yang saya utarakan dalam kenyataan saya sebelum ini, iaitu mereka tidak berkesatuan. Sedangkan pekerja ini mempunyai hak-hak sebagai pekerja yang dilindungi sekiranya mereka berkesatuan. So, pada pandangan saya, isu ini memang tak sepatutnya berlaku lah sebagai pekerja sekiranya mereka mempunyai kesatuan sekerja di tempat kerja mereka. Begitu juga kalau kita lihat dalam senario ini, dia melibatkan juga orang yang berkepentingan seperti pelanggan. Pelanggan mempunyai hak untuk menyatakan bahawa ketidakperhatian apabila tularnya video tersebut yang menjadikan barang-barang yang ditunggu dan juga keadaan yang terlihat dalam viral tersebut dilontar begitu saja. Sebagai pekerja, kita kena ingat bahawasanya jika tidak ada pelanggan, tidak ada syarikat. Dan kalau tidak ada syarikat, tidak adalah pekerja. So, di sini yang perlu kita lihat secara bagaimana untuk kita melihat kepentingan tersebut. Cik Ismail, tadi ada Encik mengatakan bahawa bila berlakunya pemotongan faedah ataupun kemudahan untuk pekerja, ada pihak mendakwa berlakunya ketidakadilan di situ menyebabkan pekerja syarikat kurier itu bertindak sebegitu rupalah. Pada pandangan Encik, adakah ketidakadilan itu berlaku pada semua perkhidmatan kurier ketika ini ataupun sebilangan sahaja? Sebenarnya dalam isu ini, apabila sesebuah syarikat yang tidak ada kesatuan, mereka mungkin membuat satu terma dan syarat yang mudah, yang orang kata berat sebelah, memihak kepada pihak majikan, yang mana mereka boleh sesuka hati untuk mengambil tindakan berpandukan pada keadaan semasa kepada pekerja-pekerja mereka. Setakat yang saya maklum,
belum lagi kita mendengar aduan daripada pekerja-pekerja mengenai apa yang berlaku di tempat pekerja mereka lah. Cuma pada tahun lepas saya ada menerima pelawaan ataupun satu perjumpaan hendak dibuat oleh kaki tangan Korea kepada persatuan kami lah. Cuma malangnya pertemuan tersebut tak dapat kita adakan untuk saya berbincang lanjut mengenai masalah yang mereka hadapi. Bertitik tolak itulah yang menjadikan kami persatuan ini untuk mewujudkan ataupun boleh kita kata organize kepada semua syarikat-syarikat Korea ini untuk bersama-sama di bawah satu gabungan yang mana saya nyatakan dalam laporan saya sebelum ini, iaitu memang kita fokus melibatkan pengantaran dan juga kita bercadang untuk meminda kita punya buku undang-undang yang membolehkan kaki tangan Korea boleh bersama-sama kami untuk kami bela dan sebagainya. Baiklah Encik Ismail, sebelum kita teruskan perbincangan kita dengan lebih mendalam mengenai dengan topik kita minggu ini, apa kata kalau kita dengar apa kata orang ramai mengenai hal ini? Syarikat Korea yang gagal mengendalikan barangan pos dengan baik ni amatlah mengecewakan, dan semestinya isu ini akan menimbulkan kebesaran yang besar dalam kalangan masyarakat, terutama sekali pelanggan. Syarikat Korea juga perlu sedia maklum bahawa bila isu-isu ni berlaku, ia akan mengganggu kredibiliti syarikat tersebut. Jadi bila benda ni berlaku, kita sebagai pelanggan semestinya risau dengan kondisi barangan tersebut, sama ada masih dalam keadaan baik ataupun kena rosak. Saya sendirilah, sebab terima barang dalam keadaan tidak memuaskan, untuk ganti rugi orang akan bagi rate memuaskan. So dari sini pembeli akan datang yang nak beli dari stor kami yang besar akan berasa untuk berurusan dengan stor kami lah. Dalam isu ni kami tak bersalah pun. Nasihat dan harapan saya buat pihak Korea, sedarlah hakikat bahawa anda merupakan yang bertanggungjawab menyampaikan satu amanah. Jika anda mengendalikan amanah tersebut secara indah, masa depan kejayaan anda akan menerima padah. Terus bertanggungjawab dalam apa jua keadaan, kena nila setitik. Pada zaman-zaman ataupun dalam masa pandemik begini, memang kita perlukan perkhidmatan kurier sebegini sebab kita tak boleh keluar ke rumah. Jadinya kita bayar perkhidmatan kurier tersebut. Tolonglah bertanggungjawab. Saya tahu ada masalah setengah-setengah company ataupun setengah-setengah syarikat yang kata ada masalah dengan majikan sampai campak-campak barang customer. Saya rasa benda tu tak patut. Yang masalah awak dengan majikan awak, bukannya customer. Customer tak salah. Jangan libatkan pengguna sekali. Benda tu bagi saya tak bermoral lah. Baiklah, itu tadi antara pandangan orang ramai selaku pengguna pada perkhidmatan kurier di Malaysia pada masa ini. Baiklah, Encik Ismail, seperti yang kita sedia maklum, selepas video tular, syarikat terbabit telah pun mengeluarkan kenyataan dan pekerja yang terlibat dah pun memohon maaf. Dan semalam, Kementerian Sumber Manusia KSM pula mengesahkan insiden ini berpunca daripada beban kerja dan isu pembayaran komisen pekerja syarikat itu berikutan peningkatan mendadak jumlah bungkusan yang diterima. Dan hasil siasatan KSM di JNT Express di Perak juga mendapati pekerja terutamanya di bahagian penghantaran tak puas hati dengan pemberian bonus berdasarkan prestasi dan perubahan struktur bayaran komisen secara unilateral. Isu ini timbul kerana tidak wujudnya perbincangan antara majikan dan pekerja. Untuk elak kejadian ini berulang, apa peranan majikan dan wakil pekerja? Pandangan Encik Ismail. Terima kasih atas soalan tersebut. Sebenarnya seperti mana yang saya katakan tadi, ekoran daripada syarikat-syarikat ini tidak mempunyai kesatuan. Maka itu kesatuan dia akan membuat terbadan syarat yang bagi saya boleh memihak kepada kepentingan syarikat itu sendiri. Sebab tu pentingnya pihak pekerja memahami apakah hak-hak yang sepatutnya ada sebagai pekerja yang boleh boleh dipertahankan. Sebab tu dalam isu ni saya berpendapat kadang ada isu tidak puas hati pekerja ini boleh diselesaikan dengan adanya kesatuan di syarikat berkenaan, dan yang mana kesatuan ini boleh mewakili pekerja untuk berbincang untuk memastikan supaya terma dan syarat perkhidmatan ataupun kita panggil dalam perjanjian bersama ini yang terbaik untuk pekerja.
Dan setiap tindakan dan perlu diadakan perbincangan dengan pihak kesatuan. Sebab tu kalau terujuk kepada Akta Kesatuan Kerja di Perkara 2 Taksiran, tujuan berkesatuan ini adalah untuk memudahkan ataupun mewujudkan hubungan harmoni di antara pekerja dan majikan. Ada juga antara pekerja dengan pekerja, untuk majikan dengan majikan. Kebanyakan syarikat-syarikat ni agak memandang negatif dengan kesatuan ini. Mereka melihat bahawa kesatuan satu badan yang suka mengganggu, suka menghalang dan sebagainya. Yang ini yang kita kena betulkan juga kepada pihak majikan. Dan sebagai pekerja juga kita faham, pekerja harus tahu hak-hak mereka sebagai pekerja yang boleh, yang akhirnya akan membantu mereka dalam setiap perbincangan. Ya, betul. Okey, Cik Ismail, itu tadi antara intipatinya perlunya perbincangan yang rapat di antara pekerja dengan kesatuan dan juga pihak majikan untuk menyelesaikan segala bentuk masalah. Betul Cik Ismail? Yes, Baiklah, betul. kita berehat dulu boleh Cik Ismail? Kita akan sambung borak selepas ini. Untuk itu topik 7 berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Masih bersama saya Midin Saleh dalam topik at 7 bersama-sama dengan tetamu kita malam ini, Encik Ismail bin Ali, Presiden Kesatuan Pekerja-Pekerja Pakaian Seragam Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia ataupun UPOS. Baiklah, saya dimaklumkan ramai penjual minta pelanggan tidak lagi menggunakan khidmat kurier viral ni kerana takut mereka akan dipersalahkan. Pandangan Encik mengenai keadaan ini? Terima kasih. Pada pandangan saya lah, betul, ini adalah hak pelanggan. Pelanggan punya hak, mereka menggunakan perkhidmatan kurier ini untuk memastikan barang mereka sampai pada masa yang ditentukan dan juga dalam keadaan yang selamat. Tapi saya percaya di mana-mana syarikat kurier yang ada pun pastinya akan memastikan perkhidmatan mereka yang terbaik. Cuma faktor yang saya melihat dalam isu ini, kalau saya boleh sentuh, kadar yang diguna pakai oleh pihak tertentu yang tidak ada had, yang tidak ada kawalan harga yang menyebabkan pelanggan memberi tumpuan kepada satu-satu syarikat kurier. Walaupun bagaimanapun dalam isu ini adalah orang kata apa, majikan masing-masing ataupun syarikat masing-masing yang ingin membuat promosi barang mereka dan harga mereka. Cuma dalam isu ini kita melihat bahawasanya kos untuk menyediakan perkhidmatan ini sebenarnya tinggi. Sebenarnya tinggi. Bukan seperti mana yang berlaku di syarikat yang berkenaan menjadikan tumpuan pelanggan tertumpu kepada satu syarikat saja. Ini yang memberikan kesan kepada syarikat berkenaan, tetapi disebabkan kos tadi itu tinggi dan dia membuat satu tawaran harga yang rendah menyediakan pelanggan seronok, tetapi beban kerja berlaku di situ, dah berlaku mungkin agaknya pengurangan kerugian dan sebagainya. Tapi sebagai pelanggan, saya pasti semua nakkan yang terbaik dalam perkhidmatan. Dan kita tak nafikan benda itu. Kita ada 109 syarikat kurier dan pastinya mereka akan memilih yang terbaik yang ada di Malaysia ini untuk meneruskan pengantaran dan juga memastikan barang-barang yang dihantar itu selamat sampai dan tepat pada masanya.
So dalam isu ni saya rasa pihak yang berkenaan mungkin telah membuat penambahbaikan bagi saya, dan kita melihatlah kepada keseluruhan prestasi mereka. Saya pasti Cik Ismail, 109 syarikat perkhidmatan kurier yang ada pada masa ini sudah pastinya akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan di luar sana. Ya Cik Ismail, Baiklah. Ya, Okey, betul, sekali lagi Cik Ismail, kita akan dengarkan apa kata pengguna yang terkesan mengenai hal ini. Benda ni kita boleh selesaikan isu cara lain lah, bukannya dengan campak-campak barang customer. You bayangkan lah, dalam tu barang tu kita dah packing elok-elok. Orang kadang-kadang mungkin barang-barang tu mungkin barang customer lain, pelanggan lain. Kalau jadi macam ni, pecah apa semua, siapa nak bertanggungjawab? Pelanggan macam kita orang, contohnya kita hantar barang tu, kalau customer lain dapat barang tu cara tak elok, macam mana dengan kami punya pandangan customer pula terhadap kami? Disebabkan korang yang tidak puas hati dengan syarikat tu, korang lepaskan kat kami. Bagi saya, benda ni sangat tak profesional. Saya bayar begini bukan untuk barang yang rosak. Jadi di sini dah timbul satu isu yang sangat sukar untuk diselesaikan antara dua pihak. A cakap B, B cakap A, macam tu. Jadi pihak kurier sepatutnya lebih bertanggungjawab, dan bagi pendapat saya kena ada pemantauan yang lebih rapi pada pihak kurier itu tersendiri berkenaan pengendalian amanah barang-barang customer. Diorang akan tuntut ganti rugi. Diorang akan bagi rate bintang maupun review yang kurang memuaskan. So dari sini, pembeli akan datang yang nak beli dari stor kami, kemungkinan besar akan berasa was-was untuk berurusan dengan stor kami lah. Padahal dalam isu ni kami tak salah pun. Nasihat dan harapan saya buat pihak kurier, sedarlah hakikat bahawa anda merupakan orang tengah yang bertanggungjawab menyampaikan suatu amanah. Jika anda mengendalikan amanah tersebut secara endah tak endah, maka masa depan kerjaya anda akan menerima padah. Terus bertanggungjawab dalam apa jua keadaan, kerana bila setitik rosak susu segalanya. Baiklah, kita teruskan diskusi kita dengan UPOS kemarin ada menyatakan hasrat untuk menubuhkan kesatuan gabungan untuk bela nasib pekerja kurier. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Terima kasih. Sebenarnya memang sebelum ini pun kita ada buat perbincangan di kalangan ESCO, di kalangan UPOS untuk kita menjadi kesatuan nasional kebangsaan, untuk kita dapat mewakili semua pekerja-pekerja yang melibatkan pengantaran. Untuk tujuan tersebut, saya perlu menunggu sehingga persidangan perwakilan yang akan diadakan pada hujung tahun ini bagi mendapatkan ataupun membentangkan usul ini, dan sekiranya dipersetujui kita boleh laksanakan. Tetapi bila berlakunya viral yang baru-baru ini, kami mengambil pendekatan untuk menyegerakan supaya pekerja-pekerja ini dapat pembelaan yang sebaiknya. Cuma kita mengharapkan supaya dengan adanya peluang ini, untuk saya nyatakan kepada semua pekerja-pekerja kurier bahawa pihak UPOS insya-Allah bersedia untuk membantu sekiranya mereka menghadapi masalah dengan pihak majikan. Dan boleh nanti kita adakan, saya pun akan mula bergerak untuk berjumpa dengan pihak-pihak majikan 109 kurier ini untuk kita mendapatkan mengadakan perjumpaan dan mendapatkan pelurusan untuk kita memberi taklimat betapa pentingnya kita berkesatuan bagi membela hak-hak kita sebagai pekerja. Setakat ini bagaimana dengan sambutan terhadap cadangan UPOS ni? Ramai ke pekerja kurier yang menyokong? Setakat hari ini masih lagi belum ada lagi yang menyatakan pendirian, sebab kita juga mempunyai gabungan di bawah Uni MLC yang mana juga menerima kesatuan-kesatuan yang berdaftar. Cuma apa yang ingin saya lakukan adalah untuk mengorganize syarikat sektor yang masih belum berkesatuan. Jadi yang peranan yang ingin saya mainkan untuk saya berjumpa dengan pihak-pihak majikan supaya dapat memberi kebenaran untuk kita turun ke padang, memberi taklimat kepada pekerja-pekerja bahawa pentingnya persatuan ini.
Okey, Encik Ismail. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Ismail Ali, Presiden UPOS, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di Topik at 7 malam ini. Baiklah, kita lihat sekali lagi dan jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Topik at 7. Baiklah, pihak kami juga sempat membuat sedikit tinjauan dan untuk laporan selanjutnya, kita bersama wartawan Izzati Rizal. Baru-baru ini, sebuah syarikat penghantaran menjadi sebutan ramai sehingga muncul menghiasi dada media gara-gara tingkah laku tidak bermoral yang dilakukan segelintir petugasnya. Penyebaran video ini menimbulkan kemarahan orang ramai yang bertindak mengaitkan perbuatan itu dengan prestasi syarikat yang didakwa merosot akhir-akhir ini. Ia sedikit sebanyak mencemarkan nama baik syarikat itu secara keseluruhan dan sekaligus memalit imej buruk kepada syarikat yang lain. Melalui tinjauan kami, ramai tidak mengetahui lesen menggerakkan operasi kurier boleh didapati secara franchise oleh mana-mana individu berminat. Hanya dengan membayar sejumlah wang mengikut lokasi, orang ramai boleh memohon lesen untuk membuka cawangan. Salah seorang pemilik franchise yang enggan dikenali memberitahu syarikat yang diusahakan bersama isteri kurang dari 3 bulan itu terjejas teruk ekoran penyebaran video terbabit. Malah dia menegaskan syarikat mereka tidak mempunyai sebarang masalah daripada segi penghantaran, komisen pekerja atau gaji. Dan semua operasi berjalan lancar sejak mula ditubuhkan selain menambahkan insiden itu hanya berlaku di Perak. Terdahulu, syarikat terbabit dalam satu kenyataan memohon maaf kepada pelanggannya di seluruh negara. Menurutnya, hal itu berlaku kerana sistem pengagihan bonus yang tidak difahami pekerja dan sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan mereka. Namun, ada hikmah di sebalik kejadian ini. Ia membuka peluang kepada syarikat lain bersaing untuk menawan hati pelanggan masing-masing dengan menggunakan kapsion mencuit hati. Apapun alasannya, perlu ada penjelasan yang terperinci dan juga lengkap dalam merungkai segala kesututan. Apatah lagi ketika ini rakyat Malaysia amat bergantung kepada perkhidmatan penghantar ketika musim PKP ini. Izzati Rizal melaporkan. Baiklah, apapun semua pihak perlu menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan berhemah. Syarikat kurier jangan ambil kesempatan tengok permintaan kurier tinggi, terus lupa kebajikan pekerja. Riders pula, jaga punca rezeki masing-masing. Jangan sampai pengguna mengadu, barang dah sampai, tapi barai. Penjual dan pengguna diharapkan dapat terus memberi ruang kepada syarikat kurier, sama-sama berganding bahu dalam ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Jadi saya noktahkan episod minggu ini. Mulai minggu depan, Topik at 7 terus bersiaran pada hari yang sama setiap Sabtu. Cuma masanya ditukar kepada 9.30 malam. Untuk itu, saya Midi Saleh. Jumpa lagi dalam Topik at 7.